Dulu waktu masa kecil, saya sukar untuk bangun pagi. Jadi mak saya akan bercakap tu, aku akan pukul jam tu. Aku akan pukul jam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nizam Khan. So, minta semua orang, rakan-rakan di Facebook sekiranya melihat video live saya kali ini, anda boleh kongsikan kepada seluruh orang-orang dan rakan-rakan yang bertanyakan bagaimana untuk melakukan dealing terhadap database sedia ada. Dan saya pasti ramai yang tertanya, apakah yang kita lakukan setiap hari sekiranya kita kenal orang baru ataupun orang yang akan kita gunakan dan kita pastikan untuk mereka buat jualan. Sebab saya adalah orang yang menjual dan saya pasti ramai orang mengetahui produk jualan yang dilakukan dan bagaimana kita nak menyantuni orang yang kita kenali, terutamanya adik-beradik kita ataupun lingkungan family kita itu sendiri. So, nanti kita tunggu rakan-rakan. Hai, selamat datang semua ke live Cikgu Rimau pada hari ini. So, Cikgu Rimau percaya semua orang mengetahui apakah database sedia ada, iaitu yang kita miliki ataupun kita simpan ataupun kita pernah jumpa rakan-rakan di dalam kelas ataupun apa yang kita nak lakukan sekiranya kita dah ada database ni. Happen kalau database ini tidak dijaga dengan baik. Alright. So, saya harap kita boleh sharekan video ini untuk database yang saya akan ajar ini adalah database yang umpama COI kita, Circle of Influence kita, iaitu bulatan pengaruh kita. Contoh, saya ada kakak saya, berapa orang kakak saya, berapa kawan mak saya, berapa sepupu saya punya sahabat, rakan sekolah, cikgu-cikgu. Itu adalah merupakan database sedia ada yang berada di dalam lingkungan FFO ataupun OFF. Semula lakaran tentang gambar rajah yang saya sediakan ini sebab saya nampak dan saya pasti ramai orang tertanya-tanya dalam PKP ini bagaimana jualan kita nak lakukan. Mesti ada soalan itu. Dan saya ada mengumpulkan beberapa soalan melalui Google Form saya. Di sini ada sekurang-kurangnya ada 12 soalan, tapi insyaAllah saya cuba jawab selepas berlakunya perkongsian saya tentang strangers, prospect, customer dan juga how to use circle of influence. So guys, boleh berikan thumbs up, boleh berikan love, boleh kongsi. Orang bertanya siapakah orang yang inspirasi terhadap bisnes terutamanya pada dalam dunia kita ini. Saya meletakkan 3 orang. Yang pertama adalah mak saya sendiri, iaitu sebagai orang yang boleh melakukan jualan ataupun CTA, call to action terus. Waktu masa kecil, saya sukar untuk bangun pagi. Jadi mak saya akan bercakap tu, aku akan pukul jam tu. Aku akan pukul jam tu. Mak saya akan matikan jam tu untuk anak dia cepat-cepat siap. Jadi bila saya dengar ayat aku akan pukul jam tu, menyebabkan saya akan terus nak bangun tidur. Saya tahu siapa yang berada di rumah boleh type saya berada di rumah. Okey. Ataupun siapa berada di negeri tempat kelahiran mereka boleh tulis di live saya berada di tempat kelahiran saya. Alright. Sebab saya nak sharekan satu hadiah istimewa selain daripada orang itu akan dapat e-book saya, dan saya akan hadiahkan senaskah Al-Quran premium yang terbaik 20 dalam 1 kepada anda semua. Siapa yang boleh share dengan lebih baik dan tag 3 orang di setiap komen anda. So insyaAllah saya sharekan kepada anda peluang ini. Saya percaya hari ini adalah hari yang saya boleh berikan kepada anda hadiah istimewa ini, insyaAllah. Hai Rashid Rahman, hai Tuan Rashid. InsyaAllah. Okey, di Terengganu, Dungun. Baik.
Siapa lagi yang berada di rumah, di Shah Alam Tuan Nazrin? Baik Tuan Nazrin, insya-Allah. Boleh bawa rakan-rakan anda untuk saya sharekan kepada anda peluang. Yang pertama, memiliki naskah Al-Quran 20 dalam 1 secara percuma saya berikan, insya-Allah. Dan yang saya nak share ini adalah tentang satu topik yang sangat mahal untuk menyantuni pelanggan sedia. So insya-Allah saya santuni anda dengan beberapa soalan lagi sebelum kita pergi ke topik seterusnya. Sebab saya yakin bahawa ramai orang tertanya, apalah planet Pluto yang saya buat ni Kalau kita tengok ke sini, ini adalah FFO dan OFF. Dia menyatakan bahawa kita menjangkaui satu pandangan lain, bahawa daripada orang yang kita kenal kepada orang yang kita mungkin tidak kenal dan tidak kenal, dan boleh membawa kepada satu persinggahan lain. Hai Tuan Syamirul Syahidan, di mana Tuan Syamirul? Assalamualaikum. Hai Tuan Hafiz, selamat datang. Boleh share kepada rakan-rakan anda insya-Allah, sebab pada hari ini yang bertuahnya orang yang banyak share dan juga orang yang tag rakan-rakannya di live saya, insya-Allah sekurang-kurang 3 nama, ataupun boleh berikan data nombor telefon mereka kepada saya. Tidak, saya berkongsi. Boleh tag kepada saya 3 rakan anda untuk mengenali saya. InsyaAllah saya adalah Muhammad Nizam Khan, merupakan COO Adi Azhar Trading Sdn Bhd dan juga dikenali sebagai Cikgu Rimau. Kita boleh berinteraksi seperti rakan-rakan sedia ada. Hai Tuan, hai Doktor, hai Tuan Arif, apa khabar? Baik, apa yang kita nak share kan? Bagaimana Nah, saya suka bila disebutkan tentang doktor, kita rakan-rakan kita ada banyak. Sebab saya suka pergi MDC, My Dental Care, doktor, dan kita boleh kenalkan kepada rakan-rakan kita, perkhidmatan di My Dental Care sangat memberangsangkan. Bila kita memberitahu impact itu, business mouth to mouth is a very impact business yang sangat boleh diselesaikan dan sangat mudah untuk orang ramai percaya. Sebab apa? Bila saya dah pernah pergi, senyuman yang cantik ditinggalkan dengan bersihnya gigi kita, maka keyakinan kepada rakan kita itu pasti akan terpaut untuk pergi ke klinik yang right guys. So boleh share lagi, saya percaya saya masih menunggu rakan di luar sana untuk detect sekurang-kurang 3 nama untuk saya kongsikan anda peluang untuk memiliki naskah Al-Quran terbaik 20 dalam 1. Nanti saya tunjukkan hari ini dan bagaimana penggunaan yang best sekali untuk kita mengamalkan bacaan Al-Quran itu dengan sewajar. Semoga live ini memberikan manfaat kepada seluruh orang, sebab yakin bahawa pandangan manusia tentang melakukan satu jualan ini mungkin susah. Sebab saya sendiri adalah orang yang offline berjumpa. Assalamualaikum tuan, apa khabar? Nama saya Nizam. Tapi kali ini ditukar budayanya, bagaimana untuk menyantuni pelanggan yang bukan offline, online menggunakan database sedia ada. Contoh database sedia ada, kalau tengok di sini ini adalah file database yang direkodkan dan disimpan prospect database. This is a prospect database, bukan customer database. This masih prospect. Berbeza strangers, prospect and customer, sangat berbeza. Apa maksud saya? Apabila dikatakan tentang prospek ini, database ini, mereka ini kita jumpa, kita keluar, kita jumpa, kita ambil tanda tangan mereka dan kita minta mereka sign ataupun mereka tulis. Contohnya datang ke macam BOSS, Business Opportunity Sharing Session. Contoh ini adalah database sewaktu kami melakukan Literature Extra Strength. So database ini sangat berguna, tapi ramai yang tak tahu.
Bagaimana nak menggunakan database ni? Rugi Sekiranya kita ada database ni tapi kita tak tembak semula, membidik pelanggan ataupun membidik prospek untuk kekal dalam lingkungan jualan. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya bermula bicara bersama tuan-tuan yang dihormati. Dengan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, saya mendoakan anda semua menjadi orang-orang yang sangat-sangat hebat. Dan percayalah, anda kita tidak melakukan sesuatu tugasan kita dengan baik, maka amanah tugasan kita pasti tidak dihalalkan seumur hidup. Bismillahirrahmanirrahim. So yang pertama, sekiranya kita melihat pada F bulatan pertama ini, di lingkungan luar ini yang berwarna biru adalah tentang disebut, iaitu yang pertama disebut tentang family. Family. Boleh type ramai-ramai di situ, family. Family. Alright. Kenapa saya menyatakan tentang family ini? Disebabkan family ini merupakan lingkungan keluarga kita yang pastinya kita akan gunakan secara terbaik. Right, sebab lingkungan dalam family kita, siapa kita ada? Saya tanya. Alright. Bila disebut tentang keluarga, berapa adik-beradik yang kita ada? Contoh macam my family, saya ada 5 orang, 6 orang lah kami semua. Dan saya ada 5 orang kakak. Kakak sulung saya bekerja di kilang. Jadi saya tahu kilang kakak saya ada 3 shift. Jadi dalam setiap shift itu mereka kenal satu sama lain. Dan pastinya kakak saya tadi mempunyai lebih daripada 10 orang kawan. 10 orang kawan. Dan saya tanya, adakah kita boleh menjual kepada kawan kakak kita? Itu soalan yang pertama untuk saya mulakan topik. So sekiranya ni family, thank you so much Tuan Hasfa Said. Alright Tuan, betul Tuan, family kita adalah orang yang pertama kita perlu sebarkan tentang apa yang kita lakukan. Contoh, apabila saya menjual buku, apabila disebutkan saya menjual buku, adakah saya perlu jual pada orang yang tidak dikenali ataupun saya perlu jual pada orang yang saya kenal dahulu? Saya akan menjual pada orang yang saya kenal dahulu, disebabkan orang yang mengenal kita sahaja akan memberi satu impak yang sangat berbeza. Maksud saya, apabila kita pitching, kita sampaikan cara kita jual, tengok rejection dia. Jualan tidak boleh diketepikan dengan rejection, walaupun dia adalah adik-beradik kita, walaupun dia adalah kakak kita, walaupun dia adalah sepupu kita, walaupun dia adalah mak ataupun ayah kita. Rejection sure ada. Kalau kita pandai jual pun, tapi kalau rejection itu datangnya daripada seorang family kita, maka berhati-hati dan perlu dijaga dan perlu tapis. Dan ingat, rejection itu hanyalah sekadar tipisan sahaja, right? Dan nilai dia, jangan risau. Kalau sekiranya kita kena rejection yang pertama oleh, katalah tadi saya kata kakak saya, betul? Jadi saya cakap dengan kakak saya, alah Bu, kalau Bu tak mau beli tak apa, Bu bolehlah bagi nombor phone kawan Bu ke, Facebook kawan Bu ke, email kawan Bu ke. Bu tu is kakak, saya panggil kakak-kakak saya Bu. Bu tu dalam bahasa Bengali kakak Bu. Bu, contohlah saya pegang Bu Ida. Bu Ida, hari ni Cik ada jual buku sekian, sangat bagus dan sangat ni. Tapi itulah Bu, mesti ada kawan-kawan yang dah ada anak, mesti Bu dah ada kawan-kawan yang memerlukan. Jadi kita menggunakan database kakak saya untuk saya pitching. Ini Al-Quran yang saya akan berikan secara percuma kepada anda. Ada 4 warna, boleh buat pilihan. InsyaAllah kos semua pembelajaran adalah dari saya, dan saya sharekan kepada anda. Hadiah dia adalah nilai
599. Jelas tak? 599 yang ditarifkan dekat Sabah, di Semenanjung, dan harga 699 di Sabah dan Sarawak. Dan saya hadiahkan anda senaskah Al-Quran bernilai RM599. Dan saya minta semua orang share kan topik yang saya nak kongsikan pada hari ini. InsyaAllah pemenangnya saya yang akan pilih. Pemenang santun dengan sebaik mungkin. Lagi-lagi, siapa yang berada dalam bidang jualan, InsyaAllah saya berikan anda peluang untuk bersama saya selama 2 bulan secara percuma. Boleh contact direct saya, boleh jumpa dan bertanyakan apa-apa saja, InsyaAllah. So, ni adalah Al-Quran Al-Karim, terjemahan perkata tajwid berwarna wakaf dan ibtida, yang mana menyantuni 20 dalam satu. Contohlah, saya menjual ini kepada kakak saya. Jadi kakak saya pun beli produk. Saya tak akan jual percuma. Apa kata kita jual kepada mereka dan kita ajar dan didik mereka untuk membina income di atas jualan mereka itu sendiri. Saya bukanlah kata, tak boleh bagi hadiah ini kepada mak kita. Boleh. Sebagai seorang anak perlu membeli senaskah Al-Quran yang terbaik kepada ibu kita, sebab dinilaikan dengan mata wang ataupun tidak pernah dinilaikan. Kenapa saya tadi? Sebab saya rasa saya tak boleh sebut. Bila saya sebut tentang ibu, saya ada sedikit hati saya down. Sebab right, so naskah Al-Quran ini insyaAllah saya kongsikan kepada anda. Share. Hai Tuan Eddie Gorero, saya nak sebut pun susah. Hai Tuan Wan Ibrahim Syahmi, InsyaAllah saya kongsikan kepada anda. Baik. So, contoh bila kakak saya dah membeli naskah Quran ini, saya akan cakap dengan kakak saya, Bu, kalau Bu pergi baca Quran ni, tiba-tiba ada kawan Bu yang tanya, bestnya cantiknya Quran ni, bestnya dan cantiknya Quran ini. Jadi saya minta rakan kakak saya itu akan cakap macam ni, Bu, cakaplah dengan kawan Bu, Quran ni adik aku yang jual. Jadi kalau hang nak, mudah aja. Aku suruh dia call hang, ataupun hang boleh call dia sendiri. Aku bagi nombor phone. Tapi saya akan cakap dengan kakak saya, bagi dulu nombor phone dia kepada saya, sebab database. Dan jangan lepaskan, walaupun kadang-kadang pelanggan itu ignore kita. Alright. So, saya agak berterima kasih kepada rakan-rakan yang ada di sini, dan saya percaya tuan yang berada di sini semua adalah merupakan rakan-rakan yang melakukan cerita pasal jualan kepada kakak saya. So, apabila kakak saya disebutkan tentang F yang pertama adalah family, tadi family. Apa F yang seterusnya? F yang seterusnya adalah friend. Nampak? Okey. Tadi saya melalui lingkungan yang pertama, baris yang pertama, ataupun luaran, lingkaran yang pertama, ataupun bulatan yang pertama. Jadi saya pergi kepada seterusnya adalah friend, rakan. Okey, saya tanya Bu Idah. Bu Idah ni kakak yang pertama saya, kakak pertama saya, kakak kedua saya, kakak ketiga saya, kakak keempat saya, kakak kelima saya. Alright, jelas? Jelas. So jadi nombor 1 iaitu kakak pertama saya. Kita tahu tak berapa orang rakan yang dia ada? Tak tahu. Kadang-kadang dia pun tak tahu berapa rakan sedia ada dia. Berapa orang yang dia ada. Betul? Right. Jadi takkanlah sekurang-kurangnya kakak saya yang pertama tak boleh berikan 3 atau 5 database untuk saya hubungi dan santuni untuk menjual produk saya. Itu baru kakak sulung saya. Kita ambil lah setiap average kakak saya seorang bagi 10 nama. 10. So jadi 5 kakak ada 50 orang. Bayangkan dalam 50 orang, takkanlah seorang pun daripada rakan-rakan kakak-kakak saya tidak dapat saya santuni
ataupun saya lakukan jualan ataupun hubungan itu. Tapi ramai orang akan tanya macam mana nak lakukan kan? Nanti saya bagi tahu ada beberapa peringkat yang perlu kita lalui sebelum kita lakukan closing ini. Ramai yang akan tertanya soalan tersebut dan saya percaya soalan itu memanglah soalan orang kata favorite question. Alright. Okay. So apabila disebut tentang friend, bila? So ini adalah rakan daripada kakak saya. Apabila disebut friend, iaitu rakan kita sendiri. Contoh saya ambil Tuan Eddie Guerrero saya. Tuan Eddie Guerrero saya mempunyai katalah lebih daripada 50 orang sahabat. Takkanlah di antara 50 orang sahabat rakan saya, rakan Tuan Eddie Guerrero, tidak boleh saya santuni untuk menyelik jualan, sama ada selik popia mini udang ni, ketuk-ketuk Ramadan ataupun Al-Quran Al-Karim ataupun buku SBP, solat bimbingan dan pemantapan. Kita ada buku formula kuasai tajwid. Ramai orang tanya, takkanlah satu pun jualan kita tidak boleh pergi ataupun kita tidak boleh closing mereka. Biar saya jujur rakan-rakan kepada anda semua, sekiranya anda memberi rakan anda kepada saya pasti saya akan closing mereka untuk melakukan jualan. Anything, everything. Do the best. You need to think of yourself. First, believer. Letak kepercayaan. You kena tahu, okay, bila you ada satu database, you kena jaga database tu dengan baik. Saya mempunyai 784 database yang saya buat jualan 6 tahun lepas. Dan saya masih kontak dengan 432 pelanggan dengan sebaik mungkin. Dan saya ada rakan, daripada 432 saya ada 27 orang yang saya jadi rakan karib. Yang saya boleh menangis, saya boleh call mereka pukul 3 pagi, saya boleh call mereka sekiranya ada masalah. Pada 27 orang inilah yang bermula dengan pelanggan yang disebut tentang strangers, iaitu orang luar yang saya jumpa. Dan saya pasti saya sampaikan ini dengan ikhlas hati dan saya nampakkan anda semua bahawa seorang sahabat, minta maaf, jadikan diri kita seorang sahabat sebelum kita jadikan mereka pelanggan kita. So itu yang terbaik. So apabila kita ada friend, yang tadi saya kata 50 orang, saya nak tanya, family kita ada friend, friend ni ada family tak balik? Friend ini, sekejap saya okay. Friend ini, dia ada family tak? Mesti dia ada family juga, betul? Dia pun boleh menggunakan lingkaran bulatan pengaruh dia untuk lahirkan lagi jualan sedia ada. Sebenarnya ini dinamakan teknik dropship ataupun super dropship. Yang ramai orang menggunakan ayat di luar sana, DS, dropship, super dropship. Ada orang boleh beli kain secara pukal. Ada orang yang boleh beli kuih secara pukal. Ada orang beli ikan bilis mata biru secara banyak. Sebenarnya mereka ini mempunyai rangkaian-rangkaian yang dikatakan tentang circle of influence ini. Inilah kehebatan COI sebenarnya kepada orang luar. Di sana jangan terlupa tentang database yang ada. Ingat, Tuan Hafizul, hai Tuan Hafizul, Assalamualaikum. Tuan Hafizul menjual kasut ataupun menjual ikan bilis. Tuan Hafizul sudah mempunyai rakan baru, tapi boleh tak Tuan Hafizul menggunakan rakan baru itu untuk menjual lagi kepada Tuan Hafizul? Sangat-sangat boleh, sekiranya kita santuni pelanggan itu dengan sebaik mungkin. Sebagai contoh, kita bulan puasa kan? Bulan puasa kita mengaji Al-Quran. Jadi saya nampak di Adi Azhar Trading Sdn Bhd, ramai anak-anak muda di sini sangat-sangat bijak menggunakan database. Apabila setiap kali mereka mengaji Al-Quran, mereka akan mengambil petikan ayat tersebut untuk dikongsikan kepada rakan-rakan lain. Apabila itu, mereka bukan saja kongsi ayat saja, mereka akan snap gambar ayat ataupun terjemahan dan dikongsikan kepada rakan-rakan ataupun database mereka, sehingga kan terpahat semula kepada orang yang tak nak beli kepada nak beli. Yes, betul Tuan Hafizul. More COI, more people,
Mosil. Yes, thank you. Hi Madam Aisyah. How are you? Alright, so ini adalah peringkat yang pertama saya katakan. So saya nak share kan, kenapa saya ada X ke sini, line yang actually ada line merah di sini, ada one line. Tadi adalah FFO. Kena tahu tadi di peringkat pertama tadi adalah FFO. Tapi di sini dia ada satu simpang yang mana akan masuk semula. Hai Tuan Hasrul Roslan. Hai, Assalamualaikum. Hai Tuan Hafiz Razak, selamat datang. Saya juga merindui anda semua. Saya percaya anda semua adalah orang-orang yang sangat-sangat hebat. Dan saya amat kagum kepada seluruh usahawan-usahawan Melayu Islam kita yang sangat-sangat hebat, memberi implikasi ataupun memberi kepada ramai pengguna di luar sana dengan barangan-barangan yang terbaik. Dan saya doakan anda semua menjadi orang-orang bisnes yang sangat berjaya, kerana Islam mahu semua orang jadi kaya. Islam mahu semua orang jadi kaya. Sebab itulah kita perlu keluarkan zakat. Zakat. Hai Tuan Aaron Naim, apa khabar? Assalamualaikum. So, kita keluarkan zakat. Sebab itulah orang Islam perlu kaya. Orang Islam perlu kaya. Ibu Hanim, once of my guru, menyatakan sekiranya kita menjadi seorang jurujual atau kita menjadi seorang peniaga, kita menjadi seorang usahawan, tapi kita tidak keluarkan zakat, Masya Allah, Allah boleh tarik bila-bila masa saja rezekinya. Betul, Ibu Hanim sangat-sangat mengajar saya erti bagaimana untuk sebab perkongsian dia ada ramai golongan-golongan yang sangat mengajar kita ini how to become a good Islam dan seorang peniaga yang sangat jujur. Baik, insyaAllah. So kita tengok FFO, iaitu tadi family, friend, outsider. Outsider. Tapi nampak tak ada garisan lain ni, ini adalah mirroring kepada seterusnya. Mirroring kepada seterusnya. Nanti insyaAllah Tuan Hafizul, insyaAllah saya akan kongsikan sebab saya akan ada sesi Q&A yang terakhir. Terima kasih, boleh tick. Saya cuba pinkan question. Alright, saya pin dah question Tuan. Thank you so much Tuan. Tuan, kenapa ramai salesperson stuck, tak boleh kembangkan career? Wow, saya suka soalan tersebut. Right. So, friend, family, friend and outsider, iaitu keluarga, rakan dan orang luar. Tapi kita nampak tak, orang luar ini, orang luar yang dikatakan tadi outsider, apabila dia jadi seorang pelanggan daripada kita dah boleh jadikan dia dalam lingkungan rakan. Nampak tak, dia semakin meningkat prestige tersebut. Baik, betul Tuan Hasrul, thank you so much. Okay, so bila outsider ini dikatakan dia mempunyai rakan pula. Nampak outsider tadi dia akan jadi rakan kita, tapi sebenarnya outsider ini ada rakan tak? Ada. Bila outsider ini ada rakan dia pula, friend dia, maka nampak tak? Saya ada di sini. Ni saya gemuk sikit lah. Tu saya. Tu saya. Dan ni family saya. Jadi daripada family saya boleh closing sama ada saya nak close family saya buat cari rakan daripada rakan-rakan saya, dan saya juga cari orang luar, betul? Outsider. Tapi family saya juga ada circle mereka sendiri. Family saya, kakak saya ada kawan dia, dan kawan dia dan kakak saya juga ada orang yang luar yang dia kenal. Jadi daripada family dia boleh pergi ke friend boleh jadi outsider. Tapi apabila kita tengok peringkat ini, adakah tuan-tuan rasa saya ke yang pergi menjual kepada peringkat ini? Adakah saya yang pergi kepada rakan-rakan mereka ini? Hai Tuan Nani Rizwan, how are you? Selamat ulang tahun perkahwinan. Dah 3 tahun Tuan. InsyaAllah anak dah dua. Hai Tuan Riza Rashid, how are you Tuan? Terima kasih kerana berada di dalam live saya. Apabila disebut tentang family, friend and outsider,
saya dah tak perlu menjangkaui kepada rakan perniagaan lain. Contoh, outsider, dia dah ada rakan, saya dah tak perlu pergi ke rakan dia. Nampak? Dan ingat, tadi ada O kan, outsider. Outsider itu adalah orang yang luar jangka. Luar jangka, maksudnya outsider juga ada outsider mereka. Friend, outsider juga ada friend mereka. Tapi outsider juga tetap ada family mereka. Maksudnya, apabila kita berada dalam bulatan pengaruh ini dengan baik, maka ianya akan jadi bulatan perkongsian rezeki. Ini saya tekankan perkongsian. Nama dia, tadi kita sebut tentang bulatan pengaruh, betul? Tetapi di sini saya nak sebutkan, ataupun saya nak tekankan, ataupun saya nak boldkan benda ini adalah tentang, iaitu bulatan perkongsian rezeki. Nampak tak? Andai kata PKP baru-baru ini, ramai rakan saya juga ada yang kena VSS, ada yang kena berhenti kerja, ada yang tak tahan, ada yang stres, ada yang yelah, sebelum ni hidup dalam keadaan yang cukup-cukup makan, tapi bila dah PKP pula, baru-baru ni rezeki mereka lagi kecil. Apabila rezeki mereka lagi kecil, maka mereka ada satu kesempitan melakukan macam beli makan, juadah Tapi bila waktu tuan, saya sharekan sikit, saya sharekan sedikit cerita, sedikit sedih pula. Apabila saya sharekan sedikit cerita ni, saya nak kongsikan sebab ni cerita yang sangat betul. Syarikat Adi Azhar Trading adalah merupakan sebuah syarikat melakukan jualan secara offline, face to face. Rakan sekeliling kami adalah orang-orang yang hanya mahir dalam bidang offline. Jadi apa yang Tuan Adi Azhar berbincang dengan pasukan pengurusan dan juga rakan strategic partner mereka, Tuan Adi yang sediakan, iaitu kami berubah cara jualan, iaitu melakukan jualan secara online, iaitu jual ikan bilis mata biru, jual udang kering, telur masin. Ramai orang tertanya dan ada yang gelak, cakap, apalah jual ni tu, jual ni. Dan saya percaya dengan jualan itu bukan saja untuk membina membuat keuntungan, tetapi untuk diberikan kepada seluruh payung-payung yang berada di bawah syarikat Adi Azhar Trading ini adalah rezeki. Itulah saya tekankan tentang bulatan perkongsian rezeki pada malam ini. So ini walaupun dalam dalam di barat menggunakan dia untuk rekrutmen, dalam melakukan jualan, tapi sekiranya kita alih kepada pandangan sisi Islam kita, iaitu kita boleh share rezeki yang kita ada kepada seluruh rakan-rakan yang kita kenali, seluruh adik-beradik yang kita kenali. Sebab rezeki itu bukan milik kita, tapi rezeki itu adalah perkongsian kepada seluruh orang yang perlu kita bawakan. Ingat, apa yang kita miliki hanya sekadar laluan dan bukanlah untuk digunakan oleh kita saja, tak, tapi untuk semua orang. Saya terdengar satu cerita bahawa saya lupa orang tu, saya lupa insan tersebut, tapi saya ingat masa tu Ustaz Al-Amin, saya rasa baru-baru ni ada dengan tentang memberi rezeki. Dia tak ada duit, dia tak ada apa. Oh, tak, Fizoma, ya Allah, Fizoma. Dia pergi ke dia masa tu Tuan Fizo Omar, selebriti kita, bankrupt, namun Tuan Fizo Omar dia pergi ke Melaka. Masa tu sedang membina karier dia semula. Dia jumpa seorang pakcik yang buat milkshake, coconut shake di Melaka tu. So ini cerita dia, bahawa dia tanya pakcik tu, apakah
kunci kejayaan pakcik itu, dan pakcik itu beritahu bahawa bayarlah zakat. So inilah sebenarnya zakat kita juga termasuk di dalam bulatan perkongsian rezeki kepada seluruh orang. Alright guys. So ini adalah lingkaran yang kedua. Maksudnya apabila kita membina income di peringkat ini, jangan lupa kita boleh juga membina income di peringkat yang seterusnya. Andai kata kita tak guna database sedia ada, kita gagal. Contohlah kita pergi ke kelas, kita tak berkenalan pun dengan orang. Kita tak cuba gunakan rakan-rakan kita untuk mempengaruhi orang lain dalam melakukan jualan. Contoh, saya cerita tentang kudapan pilihan package kudapan premium saya, yang mana saya buat dalam tempoh sebulan 2 bulan ni adalah untuk sebulan ni adalah untuk jual semata-mata adalah PKP je. Disebabkan tu saya di bawah Eddie Kekri kami mempunyai package tersebut. Jadi kami menjual. Jadi saya mengambil kesempatan dalam keadaan ini, saya menghadiahkan kepada beberapa jaringan rakan saya. Dan hari ini alhamdulillah saya syukur, jaringan rakan saya sendiri berkongsi rasa, berkongsi perasaan, dan alhamdulillah berjaya close beberapa lagi, insya-Allah. So ini saya sharekan. Maksudnya saya bagi tahu anda secara jujurnya, sekiranya anda menyerahkan database kepada saya, sekiranya rakan-rakan saya menyerahkan database kepada saya, insya-Allah database itu saya akan simpan dan saya akan guna dengan sebaik mungkin. Ingat, database adalah benda yang perlu kita jaga, tapi jangan jaga simpan buat khazanah, jangan. Simpan dan guna semula. Simpan dan guna semula. Boleh ke rakan-rakan di sini boleh share lagi, sebab saya akan lihat share anda dan saya ingin berkongsi kepada rakan-rakan semua yang mempunyai yang berada di Facebook saya, insya-Allah yang terbaik saya akan hadiahkan kepada anda Al-Quran Al-Karim, terjemahan perkata dan tajwid berwarna, wakaf dan ibtidak kali ini 20 dalam 1 secara percuma kepada anda, seorang pemenang yang saya akan cari. Dan insya-Allah 20 dalam 1 ini bukanlah Al-Quran sahaja, tetapi pelbagai penggunaan. Contohnya kalau kita tengok kat sini ada hadis sahih, ada Riyadus Solihin, Asbabun Nuzul, sebab-sebabnya Al-Quran turun, ada Mu'jam iaitu kamus bahasa Al-Quran, indeks mengikut tema. Macam contoh kita nak mencari tentang dosa, di sini sebut je tentang dosa. So saya boleh tunjuk sedikit. Saya bukan nak menjual, saya hanya nak share kepada anda betapa mudahnya untuk mengenali ataupun mencintai kalamullah ini dengan sebaik-baik mungkin. Saya percaya ramai orang mempunyai Al-Quran di rumah, tetapi apabila saya nak kenalkan ini, contohlah kata dia ada abjad, dia ada abjad seperti ini, alright. So kita cari bahagian dosa, D, alright. Alright, so di antara ini dia ada tulisan di bawah semua. Kita boleh buka terus muka surat dan kita terus boleh cari topik-topik yang kita nak baca. Walaupun andai kata kita masih berangkat-rangkat untuk mengaji Al-Quran, di sini mudahnya membantu anda. Setiap penulisan aksara Al-Quran ataupun mushaf Al-Quran ini disediakan dengan kod warna, hukum tajwid, dan mudah untuk anda merujuk dan membacanya, insya-Allah. So bukan jual, saya hanya share. Ini saya akan hadiahkan kepada pemenang yang banyak share dan tag, dan saya akan pastikan anda mendapat Al-Quran ini sebaik mungkin, insya-Allah. Dan ada penanda buku untuk dibaca, dan sangat mudah kalau kita tengok level by level sini. Ini adalah bahagian-bahagian part surah-surah yang tertentu. Dan saya nak sharekan anda kenapa Al-Quran ini harga dia sampai $599. Andai kata sewaktu kita mengaji Al-Quran, tiba-tiba ada anak kita ataupun adik-adik kita tertolak Al-Quran ini, anda semua hanya tercapai sehelai sahaja Al-Quran ini
pasti tidak akan terkoyak. Ini sangat jelas jahitannya, sangat kuat, dan kertas dia merupakan kertas premium yang terbaik, dan warna dia anti silau dan tak sakit mata kalau kita mengaji. So saya bukan jual, saya hanya share kepada anda kebaikan Al-Quran Al-Karim 20 dalam 1 ini. Andai kata Al-Quran ini tertolak sewaktu anda baca, anda hanya dapat capai sehelai 2 helai sahaja, insya-Allah tidak akan terkoyak, tidak akan tercerakinnya helaian-helaiannya. Alright, so apa yang seterusnya saya sharekan lagi, sebab saya tak nak menceritakan ni, tapi saya nak cerita how you use a database dalam circle bulatan kita, santun pelanggan yang berada dalam bulatan pengaruh kita. Alright, sebenarnya kalau anda tengok di post saya sebelum ini, pada dalam setengah jam sebelum itu, saya ada memberitahu kepada anda dalam video tersebut bagaimana kita nak list out of our database. Alright, ramai orang cakap Zam, sekarang teknologi, why we need to use manually. Alright, saya yakin semua orang akan tanya seperti itu. Saya adalah orang yang sangat orthodox about manually. Saya sangat-sangat suka guna manually. Saya pun memang guna Google Form, Google Sheet. Saya pun baru belajar dan saya faham. Tetapi saya adalah orang yang sangat monitor menggunakan documentation, dan saya suka slow by slow untuk tengok. Macam tadi, saya ada ceritakan sedikit dalam video sewaktu saya berada di postkan iklan tentang live saya. So boleh rujuk di sana bagaimana saya monitor my own database ataupun rakan saya punya database yang go through dengan saya. Alright, so peringkat friend, saya suka ambil friend sebab tadi family banyak rejection. Ramai orang suka kata macam tu. Saya lah, family ke apa ke, kalau kita nak jual, kita kena jual. Kita jangan simpan-simpan. Kita jangan tak apalah, ni sepupu saya, saya bagi free lah, ni kakak saya bagi tu lah. Apa salahnya kalau kita mengajar mereka menjual? Contoh mak saya adalah orang yang pergi mengaji Quran kelas awam pergi mengaji Quran di kelas awam. Jadi saya berikan mak saya, ataupun saya jual kepada mak saya. Saya jual kat mak saya. Naskah Al-Quran dengan nilai tersebut. Lalu mak saya pula membina income dia. How mak saya bina income? Mak saya akan jual lebih mahal daripada nilai tersebut. Bukanlah lebih mahal, mengikut apa yang kadar jualan tersebut. Contoh, sebabnya Al-Quran Al-Karim kita ada penjimatan. Ramai orang tak nak tanya, nanti nak tahu boleh tanya saya. Ada penjimatan, jadi mak saya jual dengan harga lebih daripada penjimatan tersebut. So mak saya untung RM 100 lagi ke atas. So how to use? Kita boleh guna mak saya jual. Mak saya terus jual. Mak saya pergi kelas mengaji, jadi mak saya beli Al-Quran saya. Mak saya pula guna Al-Quran yang sama dengan ustazah mak saya. Maka jadi apa? Maka ada terpengaruh tak? Bulatan itu dipengaruhi oleh dua insan yang menggunakan Al-Quran yang sama. Saya guna, mak saya pun guna. Jadi mak saya pula beli Quran ni, mak saya pula hadiahkan kepada ustazah dia. Jadi waktu mak saya pergi ke kelas mengaji awam, maka mak saya pula mempengaruhi rakan-rakannya, dan orang tanya pula, ustazah pun guna Quran yang sama. Jadi apa yang boleh jadi kisah? Kita guna ideologi mempengaruhi orang dengan benda yang sama. Mak saya beli, mak saya guna, ustazah dia guna. Tiba-tiba rakan dia datang kelas mengaji. Lah Abi, Quran Abi sama aja macam mana ustazah punya Quran. Betul? Dengan itulah pengaruh tanpa sengaja terjadi. Bukan pengaruh rakan sebaya, tapi pengaruh tanpa sengaja terjadi di dalam bulatan pengaruh rakan mak saya. Jadi apa dia? Closing lah 20 naskah serentak. Kan kelas awam mengaji, orang ramai datang. Apa salahnya? Alright guys, so benda ini yang saya sharekan ini, anda juga boleh. Contohlah, hai Tuan Nazri, apa khabar? Assalamualaikum. Proses yang sama kita lakukan. Contoh, apa lagi?
Kalau kita buat menjual tudung tingkap, langsir, sofa, apa lagi yang kita boleh pengaruhi rakan-rakan kita? Semuanya datangnya daripada our voice, our mouth. Apa yang kita suarakan, apa yang kita sampaikan. Kalau kita sampaikan dengan energy yang betul, kita sampaikan dengan perkara yang betul, dia akan jadi yang terbaik. Dan paling best, lead by example. You do first. You do first. Don't others. Korang kena lakukan dulu. Kalau kita tak lakukan dulu, anak buah kita tak buat, rakan-rakan kita tak buat, orang lain tak akan buat. Tapi nak buktikan bahawa kita yang boleh buat, kita kena jadi yang terbaik. Alright. So, ada tak soalan-soalan tentang topik ni dulu? Topik ini dahulu sebelum saya pergi ke soalan terkumpul minggu yang saya bawakan ini. Adalah beberapa soalan, InsyaAllah. Dan saya akan santuni. Saya percaya saya akan santuni 6 soalan dekat sini. Dan insyaAllah saya akan santuni soalan-soalan yang berada di wall saya. Ada tak? Hi Tuan App, how are you? Miss na miss kita. Mahal na mahal kita. Oh, Filipino. That is my friend from Sabahan, tapi berdarah kacukan Filipino, saya percaya. Tuan Edwin. Hi, how are you? So, guys, this is very good question. You boleh sediakan soalan dan mungkin saya boleh jawab. Hi Tuan Zaki Zainal, how are you? Esok kita akan dalam kelas yang bukan kelas. Saya akan berada di kelas guru anda pada hari Ahad, insyaAllah 10 Mei. So, ada tak soalan tentang FFOOFF? Sebab kat sini kalau kita mungkin tak nampak, nanti saya akan kongsikan nota saya di teks. Konsep jualan berdasarkan kepada konsep COI, Circle of Influence, tapi berdasarkan formula FFOOFF, iaitu family, friend, outsider, outsider, friend and family. So kita boleh bina income kita di dalam jaringan yang sama, dan jaringan yang sama juga boleh berulang-ulang kali duit kita masuk, insyaAllah. Rezeki kita sentiasa ada, tapi kita kena usaha untuk kejar rezeki tersebut. Hi Tuan Is, how are you? Alright. Kalau boleh saya nak teruskan kepada my own live jawapan kepada soalan. Yang pertama saya nak tanya, apa yang kita perlu buat musim PKP ini dan bina pendapatan 2-3 bulan akan datang, insyaAllah. Alright. So saya jawab soalan tersebut. Saya ambil ini sebagai just soalan awam yang saya perlu jawab, dan saya percaya kalau saya bukan seorang penjual, saya pekerja. Saya bekerja dalam bergaji lingkungan 3,000, tetapi sewaktu PKP gaji saya hanyalah 1,500 dan saya dah kehilangan separuh gaji saya. Jadi apa yang saya perlu lakukan? Saya perlu cari teknik untuk membina income kita. Dan jangan risau, ramai dekat sini dah tahu apa teknik tersebut. Teknik tersebut adalah you perlu jual barangan orang sahaja. You perlu jual barangan orang sahaja. Ramai di sini menjangkakan menjual itu perlu ada produk sendiri. No. It's not about our product, it's about people product. Ya, kita boleh bina income. Contoh, nak raya ni, kita boleh jual dodol, kita boleh jual kuih, kita boleh jual lemang, kita boleh jual ketupat. InsyaAllah, syarikat Adi Azhar Trading akan membawa masuk ke lemang Tok Misai, tak silap, if not mistaken. Betul ke? Kalau Tuan Adi Azhar di sini, Tuan Adi boleh tag terus nama lemang kita kali ni, Lemang Adi Azhar. just joking Alright, so insyaAllah kita ada ketupat, kita ada pelbagai produk, insyaAllah. Dan kita ada seleksi pilihan kudapan daripada Kaf Food. InsyaAllah kita boleh share kepada anda. Alright guys, so kalau saya orang yang bergaji, saya akan buat apa? Saya tengok baru-baru ni ada. Ini awam ini jawapan awam yang saya jawab. Kalau saya adalah orang yang bukan berniaga, saya akan jual produk orang.
jual produk orang. Yang mana contoh saya boleh tunjuk, saya tunjuk. Saya jual, nampak tak? Ni produk. Ni Tuan Hela Syaril. Siapa nak beli boleh cari Tuan Hela Syaril. Kalau nak cari ikan bilis mata biru boleh cari Tuan Adi Azhar. Kalau tuan nak cari udang kering grade AAA ataupun grade AA boleh cari Tuan Adi Azhar Trading. Tuan Adi Azhar. Kalau tuan nak beli Al-Quran, tuan boleh cari saya sendiri, insya-Allah. Kalau tuan nak beli Literature juga boleh cari saya dan Tuan Kusyaribai ataupun Tuan Hafizul Abdul Aziz. Tuan boleh cari Tuan Nazrin. Tuan boleh cari semua orang yang berada di syarikat Adi Azhar Trading. Kami menjual seleksi produk untuk anda, menjadikan pilihan untuk anda membina income. Contoh, ini ada Tuan Hela Syaril punya jualan. It's a Virgo. Ini adalah produk MW saya rasa. Dan Tuan Hela Syaril juga menjual kepada saya, walaupun saya adalah jaringan dia. Alright, so kita boleh bina dropship, kita boleh bina rakan-rakan kita boleh buat jualan. Seingat saya dulu, kita pernah dengar perkataan kutu, main kutu, ataupun di utara mereka berkata main kut. Kutu is kut. Kutu, alright. Sebenarnya membina kutu ini dia buat simpanan sebenarnya seperti buat simpanan. So nampak tak? Sebenarnya bagus yang orang-orang dulu dah mengajar diri mereka untuk membina income daripada bulanan jadi pasif dan seronok sangat sebab mereka boleh share dengan rakan-rakan mereka. Dulu mereka ni banyak guna pakai mask, betul? Lah ni macam-macam dah. Nak handbag ada, nak apa lipstick ada, nak produk macam-macam ada. So this is very good idea how to play asas kita. So inilah maksud saya. Kalau kita tak pernah menjual, insya-Allah kita boleh menjual. Boleh beli kepada Puan Aisyah, Cik Puan Aisyah Nordin, Aisyah Nordin boleh beli kepada dia Literature, Al-Quran, pewangi, apa semua boleh cari. Alright, so dan boleh cari untuk Cik Puan Aisyah iaitu package kudapan premium daripada Eddie's Cakery, insya-Allah. Okey, so pertama sekali cari satu produk, cari produk. Lepas tu jual produk tersebut. Tapi ingat, produk ini kena pilih produk yang tepat, produk yang mengikut situasi itu sekarang. Alright, so barulah kita boleh menjual. Alright, so insyaAllah itu saya bagi satu jawapan yang saya percaya saya pun buat benda yang sama. Alright, seterusnya okay, macam mana saya boleh mendapatkan semua prospek dalam niche marketing, market target saya, masyarakat saya. Alright, ni saya suka bila orang tanya niche, budaya. Saya ni orang yang bila disebut, saya akan pilih budaya saya. Contoh, tapi untuk PKP ini kali ini, bila produk itu berubah, kami tidak boleh mensasarkan kepada seluruh orang yang perlu pergi cari. Contohnya, saya tak boleh nak jual ke usia umur 12 tahun tentang ikan bilis mata biru. Tak boleh. Buat apa? Mak dia boleh. Jadi saya kena cari jaringan yang lingkungan usia ibu yang betul. Dan saya nampak bila sebut tentang dropship, ramai tentang dropship, mereka menyebut tentang apa? Assalamualaikum Puan Saurah Awi. Ya Allah, seorang kakak, seorang puan yang saya hormati, banyak memberi inspirasi kepada saya tentang mencari agama, mencari ilmuan keislaman. Thank you Puan Saurah. Saya amat kagum dengan Puan sewaktu Puan menceritakan Puan bangkit semula dengan jual serai je. Seorang kakak yang saya kagumi. Allahu Akbar. Terima kasih Puan kerana melihat live saya kali ini. Alright, so apabila dikatakan saya tu terlupa
banyak orang yang inspirasi ni ke dalam jiwa saya, seperti Puan Saurah. Thank you sangat-sangat. Okay, katalah produk itu. So, others adalah niche budaya. Contoh bagaimana kita nak menyantuni orang yang dalam produk kita. Contoh, kita ambil produk serum rambut. Banyak Nizam Khan ni, Cikgu Rimau ni banyak menjual. Selain menjual barangan sendiri, tapi jual barangan orang. Alright, ini adalah serum rambut daripada Mr. Cool. Alright, dan produk ini sangat terbaik kepada orang yang bertudung ataupun menjaga rambut seperti saya. Tak adalah. Sangat-sangat sejuk, lagi-lagi bulan puasa ni. So, spray saja, insya-Allah segala masalah rambut akan diatasi. Alright, hai Tuan Ustaz Alifuddin. Saya percaya ini adalah Ustaz yang saya jumpa di Johor. Saya rasa sekiranya tidak silap, Tuan Alifuddin adalah merupakan ejen Little Tree Extra Strength. So waktu tu rasanya berada di Johor saya jumpa, insya-Allah. Right, so itu adalah orang. Contohlah, saya penjual serum tersebut, saya jual serum tersebut, tapi macam mana saya nak guna pengaruh? Saya mestilah cari orang perempuan yang bertudung terutamanya. Saya akan pengaruhi produk ini untuk digunakan. Contoh, saya akan kata, ya Allah, kalau tak guna, rugi. Buka-buka tudung suami tinggal ya kak. Oh, minta maaf, berdosa So, ini adalah benda yang baik sekali untuk dijaga kepada anda. So, seorang wanita perlu menjaga mahkota mereka dengan sebaik mungkin. Boleh menggunakan Mr. Cool dan rambut anda akan sentiasa bersinar. Itulah. Right, so saya akan cari dalam niche saya. Tapi saya suka bila disebutkan niche market target saya. Sesetengah company ini memang membudayakan untuk mempatenkan mencari market target mereka. Sebab apa? Takkanlah saya kalau keluarkan barangan produk kanak-kanak, takkanlah saya nak cari budak-budak juga. Tak, sebenarnya saya akan cari ibu saya. Saya akan cari ibu-ibu ataupun mak-mak muda ataupun tadika untuk saya kenalkan. Contoh banyak tu saya kata. Saya ni sedikit Doraemon tengok. Ting. Oh, terbalik pula. Malu. Okey, nampak tak? Alphabet flashcard. Bayangkan kalau saya jual ini, saya akan pergi mana? Saya pergi tadika, tabika, ibu-ibu, kindergarten. Saya akan pergi macam-macam tempat yang ramai ibu-ibu untuk membeli produk ini. Tapi ini bukan saya jual Bukan saya jual. Ini saya diberi secara percuma oleh Karang Crafts di Section 15 sebab untuk review sebenarnya. Flashcard Alphabet DD and Friend, insyaAllah. Tapi saya tak jual Saya hanya sedang buat review. Okay, so itulah market yang dari segi kefahaman saya. Actually, kebanyakan daripada yang saya dapat semua ini adalah guru-guru tadika. InsyaAllah saya rasa budaya guru-guru tadika ni, saya akan santuni mereka dalam live yang lagi satu. Saya rasa ini sangat-sangat berbeza. Sebab saya orang nampak melakukan jualan, tapi sebenarnya selain itu saya juga mengajar parenting. Dan yang paling penting, saya tak claim saya pandai dalam parenting sebab saya tak berkahwin dan saya tidak ada anak. Tapi saya mempunyai jaringan rakan-rakan yang berada dalam pendidikan awal kanak-kanak. Dan dan rakan-rakan saya itu termasuklah diri saya kadang-kadang. Kami menjaga 22 orang anak yatim yang telah diberi kesempatan kepada kami untuk kembangkan minda anak-anak tersebut. Dan jangan rasa down sekiranya you adalah seorang anak angkat. Sebab itu merupakan satu cara how untuk mendidik mereka dengan ada credibility.
seorang anak yang tidak berayah ataupun tidak beribu ataupun tidak berbentikan nama ataupun berbentkan nama ayah dan family asal mereka, jangan rasa down. InsyaAllah kita akan santuni. InsyaAllah soalan-soalan parenting ni saya akan jawabkan pada next group ataupun dalam live group saya sendiri. Dan saya nak jawab pasal jualan je, tapi kat sini kebanyakan yang saya dapat kali ni, minggu ni tidak banyak. Okay. Melatih tim untuk mahir customer service. Baik. Saya ambil soalan ini. Saya suka soalan ini sebab saya juga berada di dalam orang kata pengaruh customer service yang baik. Alright. Bila disebut tentang pengaruh untuk customer service, apa yang kita lakukan? Okay. Yang pertama, contohlah kalau tuan angkat phone, tuan adalah pengarah syarikat, tapi tuan angkat phone, tuan tengah marah, panggilan masuk, tuan pun pick up phone. Hello, Assalamualaikum. Ya? Yeah? Pandangan orang, mereka tak tahu pun siapa tuan. Mungkin mereka pun tak tahu apa situasi yang berlaku. Betul? Jadi kita santuni dengan, walaupun tengah dalam emosi yang marah, kita perlu ubah emosi tersebut. Bagaimana untuk bagi customer service kita nampak baik. So contoh, pick up the call. Hello, Assalamualaikum. Saya syarikat hello, Assalamualaikum. Kami dari Adik Azhar Trading. Nama saya Nizam. Boleh apa saya bantu? Apabila kita mengubah nada suara kita, pastinya orang yang mula-mula rasa macam siapa mereka akan menyukai. Ingat bila disebut tentang customer service, bukan sahaja tim jualan, bukan saja tim jualan, tetapi termasuklah siapa? Termasuklah kerani, termasuklah accountant, termasuklah HR, termasuklah Pak Gad sekali, termasuklah ibu-ibu orang-orang cleaner. Mereka ini juga termasuk di bawah kategori customer service. Contoh, sekiranya yang saya nak jawab ini sebenarnya datangnya daripada Puan Azian Niza Abdul Aziz. Saya percaya Puan Niza ni mungkin buka butik, saya rasa, if not mistaken. Andai kata orang yang pertama masuk tiba-tiba pekerja front tak ada, front desk tak ada, ataupun orang customer service tak ada, ibu yang sedang menyapu sampah itu ataupun kakak-kakak yang cleaner tersebut, kita boleh kakak-kakak tersebut sebenarnya boleh greeting customer itu sendiri. Assalamualaikum Kak, selamat masuk, sila masuk. Nanti saya panggilkan orang-orang yang sepatutnya, ya Kak. So nampak tak, itu sahaja boleh menyebabkan orang dah percaya bahawa customer service itu dijaga seawal mungkin. Siapa-siapa sahaja perlu menjaga customer service itu dari segi percakapan, perbualan, nada suara tinggi, rendah, marah ataupun jerit berbeza. Kalau marah, hoi, itu marah. Kalau jerit, dia lagi tajam. So banyak benda-benda yang kita kena belajar, dan saya percaya guru saya Tuan Rizal Rashid memberitahu bahawa kuasa komunikasi ini adalah kunci kejayaan dan kunci kepada pemimpin yang terbaik, insyaAllah. Alright, so apa lagi soalan yang seterusnya? Saya nak stick note soalan Tuan Hafizul. Tuan, kenapa ramai salesperson tak boleh kembangkan kerjaya? Saya suka soalan mencabar macam ni. Soalan ini diberitahu kepada kita. Setiap bidang kita perlu cari kekuatan untuk jam ke atas. Jangan cari kekuatan yang menyebabkan kita berada di atas sekejap saja. No. Right? So ini jawapan saya. Apabila kita berada di bawah, kita perlu tahu peringkat bawah itu bagaimana strukturnya. Sebelum pergi ke peringkat yang seterusnya. Dan saya nak ingatkan bahawa apabila kita berada di struktur peringkat ini, kita perlu buat boost yang terbaik. Jangan paksa.
Jangan letakkan diri kita untuk jadi orang yang nak cepat naik tapi tak faham-faham, ataupun tak sabar-sabar, ataupun tak cuba jadi orang yang memahami sektor tersebut. Contohlah kita kata, orang tu dia ada degree dalam perniagaan, tapi tak semestinya orang degree dalam perniagaan tersebut dia faham bagaimana menyantuni insan-insan yang berada dalam tim jualan. Ini sangat berbeza. Saya mempunyai Master in Education, tapi saya belajar untuk berada di bawah dan saya lakukan proses pendidikan untuk diri saya dulu. Bagaimana saya nak kenali perniagaan, bagaimana saya nak menyantuni prospek-prospek sedia ada, dan bagaimana saya nak menyampaikan apa yang saya perlu saya sampaikan. Itu paling betul. Ada soalan lagi ke sini? Sebelum saya nak teruskan lagi, saya nak ambil soalan Puan Dr. Nora. Actually, ada satu soalan yang sangat menarik. Macam mana Tuan Nizam meningkatkan motivasi diri sendiri? Sebenarnya saya pun akan ada motivation. Maksudnya saya pun akan alami perkara tersebut. Sepertinya down bila dikenakan impact ataupun dimarahi ataupun ditegur oleh orang-orang atasan ke, ataupun customer saya tiba, oh ni pagi ni marah. Jadi kita sebenarnya kena tahu siapa kita, siapa diri kita, kenapa kita dimarahi, kenapa kita tidak disukai, kenapa kita perlu mengalami peristiwa tersebut, kenapa kita kena akur terhadap pelanggan-pelanggan tersebut, kenapa kita kena rasa kita lah peniup semangat kita sendiri. Ingat, apabila seorang pakar motivasi juga perlukan motivasi. Seperti saya cerita sikit. Saya rasa pernah saya kongsikan beberapa orang, tapi saya nak kongsikan sekali lagi kerana ini berkaitan dengan tentang motivasi. Saya bukan Dr. Azhar Osman, bukan. Saya adalah orang biasa yang saya hanya kenal dunia perniagaan ini secara tidak langsung, yang dibawa oleh adik angkat saya dalam bidang ni. Dan masa tu saya dah bergaji RM9,000 sebagai seorang arkitek, dan saya masuk bertugas dekat Adi Azhar Trading. Waktu itu Edistar 2014, Edistar distributor, dan mana saya buat jualan. Assalamualaikum tuan, apa khabar? Nama saya Nizam. Saya buat penjelajahan ilmiah yang mana saya malu waktu itu untuk mengaku saya jadi jurujual. Dan down yang saya pertama adalah down apabila family saya cakap, buat malu lah meniaga tepi jalan macam tu, dan so on. Dan saya kena buat apa? Saya kena kuatkan diri saya. Yang pertama sekali saya jawab, berikan masa. Saya mencari masa untuk diri saya dapatkan motivasi. Bukan senang. Motivasi itu datangnya apabila kita percaya what you are doing now. Kita kena percaya apa yang kita lakukan sekarang. Sebab kalau kita tak letak believer in your heart, ataupun dalam jiwa kita tak ada believer, you tak akan jadi orang yang terbaik. You pun tak akan jadi orang Islam yang terbaik. Sebab kalimah syahadah itu perlu adalah believer, pegangan kita, beriman yang kita terhadap rukun Islam dan rukun iman. So that is called believer. Believer dalam perniagaan pula adalah percaya diri kita sendiri untuk lakukan benda tersebut. Barulah boleh jadi orang yang terbaik. Ni tak, bila kita tak dapat benda tu, kita rasa down, kita rasa alah, Abang Zam ni marah je, tahu. Dan akhirnya mereka tak buat. Dan bila tak buat, taklah jadi orang yang terbaik. Mereka tak tahu pun apa. Sebab itulah hari tu saya pernah sebut, sekiranya orang pegang pada ayat ni, ulat dalam batu pun boleh hidup lah, Abang Zam. Yes, saya setuju. Saya setuju. Tapi saya tak setuju apa? Korang tahu ke ulat dalam batu tu buat apa? Dia bekerja ke, dia bangun ke, dia tanam pokok ke, kita tak tahu. So don't ask about the people. Ask yourself, apa yang you buat? You tidur sepanjang masa. You buat apa? You lakukan apa? You tak lakukan apa? You are nothing. When you are nothing,
But maksudnya you apa? You patung, you hantu, tak tahu. Kita pun tak tahu. You are nothing. So saya boleh sebut macam tu. Sekiranya kita tidak lakukan tindakan, kita adalah orang yang tidak ada apa-apa. Dan seterusnya, apabila Dr. Nora tanya saya pula tadi, dan saya suka pegang ayat ini, dalam surah Al-As, dia kata apa? Manusia ini sentiasa dalam kerugian, dan orang-orang yang sebenarnya orang-orang ni perlu jadi orang yang sangat bermanfaat. Jadi apabila tersebut, saya pernah down sewaktu baru-baru ni pun saya rasa saya ada down juga sikit tentang insan, tentang manusia. Jadi saya lakukan apa? Apabila saya dengar sahaja tentang surah tersebut, sewaktu itu perkongsian saya rasa dengan Tuan Rizal Rashid, perkongsian tersebut bukan saya punya perkongsian, maksudnya ada rakan Prestige Circle di dalam bicara inspirasi menyatakan tentang surah tersebut. Jadi saya membaca semula dan saya pegang pada benda itu, dan akhirnya peringkat saya itu ditampar oleh ayat tersebut. Maka saya bangun semula dan saya terus bina semangat saya semula. Itulah cara saya menggunakan circle kepercayaan. Saya mencari rakan-rakan saya membaca beberapa buku motivasi, saya bertanyakan kepada guru-guru saya, bertanyakan kepada rakan-rakan saya, bertanya kepada bos-bos saya. Saya percaya dengan motivasi daripada mereka itulah impact ini naik semula. So do the best, see the best, you are the best among the best. Itu adalah pegangan ayat saya. Sebab jadilah, ambillah ataupun kita binalah career kita dengan sebaik mungkin yang kita pegang sekarang untuk jadi yang terbaik di kalangan terbaik. Dan saya juga doakan sekali lagi kepada semua orang yang melihat live saya kali ini, saya doakan semoga anda berada di dalam lingkungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi orang-orang yang terbaik, dan orang-orang yang terbaik inilah akan memberi manfaat semula kepada orang-orang lain. Dan anda juga boleh doakan kepada saya dan rakan-rakan lain untuk jadi yang terbaik di kalangan yang terbaik. Sama-sama kita sebagai orang Islam untuk mempertingkatkan kehidupan kita kali ini. Alright guys, so setakat ini saja saya percaya saya boleh cover topik tersebut tentang Strangest Prospect Customer. Dan topik dia adalah santun pelanggan menggunakan database sedia ada, iaitu bulatan pengaruh yang kita ada. Dan insyaAllah saya ulang semula lagi, siapa yang dapat kongsikan video live saya dan tag 3 orang di bawah insyaAllah, dan saya akan pastikan siapa pemenang tersebut, dan saya akan hadiahkan senaskah Al-Quran, terjemahan perkata dan tajwid berwarna wakaf dan ibtidak, siri 20 dalam 1 secara percuma kepada tuan-tuan. InsyaAllah. So apa-apa boleh PM saya ataupun boleh type nombor saya sekarang 018-988-0848 untuk sebarang pertanyaan. Saya ulang semula, nombor saya adalah 018-988-0848. Boleh bertanyakan sebarang soalan kepada saya. InsyaAllah saya sharekan kepada anda. InsyaAllah doakan saya sentiasa dalam keadaan yang sihat, dan saya boleh teruskan usaha saya untuk mempertingkatkan ummah Islam, kehidupan kita sebagai umat Islam, dan jadi yang terbaik. Dan jadilah seorang jurujual ataupun peniaga ataupun usahawan yang diredai oleh Allah. Sekali lagi sebelum saya matikan live saya kepada anda, Al-Quran sebagai rakan karib kita untuk kita berbicara. Andai kata kita ada permasalahan, bukalah Al-Quran, menjadikan dia sebagai rakan penasihat anda untuk mempertingkatkan semula motivasi diri anda. Dan yang pertama sekali, Al-Quran juga merupakan keindahan untuk anda membacanya, untuk memberikan inspirasi kepada orang ramai. Dengan istilah bahasa Al-Quran lah anda akan jadi yang terbaik di kalangan yang terbaik. Allah yuftah alaikum, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you.